Buletin Didik 10 April bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya 3 lokasi dibenarkan untuk badan bukan kerajaan NGO, kumpulan atau individu mengagihkan makanan kepada golongan miskin serta gelandangan di sekitar ibu negara sepanjang Ramadan ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam satu kenyataan berkata, penetapan itu bagi memastikan aktiviti sumbangan dan pengagihan makanan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. 3 lokasi itu ialah Pusat Transit Gelandangan Jalan Pahang, Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Jalan Chaukit. Justru mana-mana pihak tidak dibenar mengagih makanan dan bantuan di kawasan lain sekitar Kuala Lumpur tanpa kebenaran DBKL. Ia bagi memastikan SOP ditetapkan dipatuhi semua pihak selain mengelakkan masalah lambakan sumbangan sekaligus mengakibatkan pembaziran dan kekotoran. Aktiviti sumbangan dan pengagihan makanan sempena Ramadan yang dijalankan tanpa kawal selia di BKL sebelum ini telah menimbulkan kacau ganggu selain persepsi negatif masyarakat. Tindakan tegas boleh diambil terhadap mana-mana pihak yang gagal mematuhi arahan itu. Bagaimanapun, mana-mana pihak yang ingin memberi sumbangan masih boleh menghubungi DBKL di talian tertera bagi tujuan kawal selia serta pengaturan jadual pengagihan. Dan kebiasaannya setiap kali menjelang Ramadan, ramai yang akan mencari bubur lambuk. Juadah tradisi paling digemari rakyat Malaysia. Tentunya bubur lambuk Kampung Baru. Berita baik untuk penggemar tegar, bubur lambuk Kampung Baru kembali dapat dinikmati sempena Ramadan ini setelah mendapat kelulusan untuk menyediakan, memasak dan mengedarkannya kepada orang ramai. Menurut pengerusi Masjid Jamik Kampung Baru, Datuk Muhammad K. Ibrahim, sajian tradisi berusia lebih 100 tahun itu tidak dapat disediakan tahun lalu berikutan COVID-19. Buat masa ini, katanya pihak masjid akan membuat bubur lambuk untuk pengagihan. Ia kerana berdasarkan maklumat daripada Surat Perkeliling Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi masih tidak membenarkan majlis berbuka puasa dilakukan di masjid. Tahun ini, pihak masjid membelanjakan lebih RM200,000 yang diterima daripada sumbangan orang ramai bagi penyediaan hidangan itu. Dijangkakan setiap hari pihak karya masjid akan memasak minimum 15 periuk secara gotong royong. Seterusnya, Kementerian Kesihatan KKM diminta membuat keputusan lebih awal berhubung rentas negeri sempena sambutan Aidilfitri. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu hanya boleh diberikan kerajaan atas nasihat kementerian berkenaan. Katanya isu rentas negeri untuk pulang beraya adalah perkara utama khususnya apabila Ramadan tiba. Namun ia bukan di bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara MKN. Tambah Datuk Seri Ismail, pihaknya tidak mahu apa yang berlaku tahun lalu berulang di mana apabila kerajaan membenarkan rentas negeri, terdapat 31 kluster balik kampung. Justru kerajaan mahu mengambil langkah yang lebih berhati-hati kali ini. Pada masa sama, MKN juga tidak mahu membebankan orang ramai yang mahu membeli tiket bas atau pesawat jika rentas negeri pada Hari Raya Aidilfitri Mei depan dibenarkan. Kalau mereka kata tak okey, kita akan umum. Sama ada okey ke tak okey, kita akan umum. Tapi kita akan umumkan dalam waktu yang cepat, terdekatlah, cepat. Kita pun tak nak mengganggu orang nak balik kampung ke, nak beli tiket pesawat ke, tiket bas ke apa. Ke arah kesinambungan misi meringankan beban ibu bapa golongan B40, Majlis Guru Besar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JWPKL menganjurkan program Pelangi Pagi Fasa ke-5 2021 ke negeri Johor. Menurut pengerusi pengelola program selaku Yang di-Pertua Majlis Guru Besar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Roslan Jais, program ini bermula dari gerobok rezeki di beberapa sekolah sebelum diperluaskan ke negeri-negeri lain. Dan kita kongsikan program ini ke negeri-negeri lain lah, contohnya di Pahang, di Kuala Lumpur itu, kemudian di Terengganu, kemudian ke Perak dan ke Ulu Selangor. Dan kali ini kita ke Johor lah. Jadi kita kongsikan rezeki itu yang kita dapat kumpulkan di Kuala Lumpur ni, kita sebarluaskan lah kita punya rezeki itu kepada yang sangat-sangat memerlukan lah. Yang penting sekali kita nak bantu murid-murid di sekolah. Murid-murid sekolah itu kita nak bantu supaya murid itu datang dengan keadaan yang dengan perut yang penuh lah, yang tidak bermasalah. Jadi dari segi pembelajaran kita nak pembelajaran anak-anak itu meningkat.
Dari segi pemilihan sekolah-sekolah untuk terpilih bagi menerima misi bantuan ini, sebenarnya kita bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah di Tangkak dan juga di Muar dan juga di lain-lain tempat yang kita telah lawati untuk mereka mengenal pasti sekolah-sekolah dan juga golongan pelajar-pelajar yang berkeperluan yang dapat dibantu melalui program inilah. Dan kita harapkan agar bantuan yang disampaikan ini bukan saja dapat membantu murid-murid itu sendiri tetapi juga dapat membantu keluarga mereka. Antara bantuan yang bakal diagihkan barang makanan asas seperti beras, gula, tepung serta barang keperluan sekolah seperti beg, pakaian dan alat tulis. Bertemu kembali. Buat julung kalinya, Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan layak ke peringkat akhir pertandingan debat Qatar 2021. Lebih manis, pasukan ini berjaya merangkul anugerah Naib Johan dalam pertandingan debat peringkat antarabangsa itu yang berlangsung 3 hingga 7 April baru-baru ini. Pasukan ini diketuai oleh Syukriah Yusof dan 4 pelajar iaitu Razik Rushaidi Roshidi, Alia Batrisha Nur Azhar, Siti Nur Syaza Zahira Sheikh Amizal dan Nur Hazirah Muhammad Hafiz. Ia melibatkan 40 pasukan dari seluruh dunia. Kami berlatih selama sebulan sahaja dan selama sebulan itu juga kami banyak membaca dan banyak membuat research tentang isu-isu semasa dalam bahasa Arab. Tetapi sedikit mencabar kerana bahasa Arab merupakan bahasa ketiga buat kami. Tetapi Alhamdulillah kami berjaya sampai ke peringkat ini. Dan latihan kami diadakan secara online kerana pandemik COVID-19. Sebelum mara ke peringkat akhir, SMA Mawib telah bertemu dengan pasukan dari Lubnan, Thailand, Pakistan, Singapura dan Mauritius. Pada peringkat akhir, sekolah ini bertemu pasukan debat Turki. Turki dinobatkan juara sekaligus menjadikan pasukan Malaysia sebagai Naib Johan. Salah seorang pendebat, Alia Batrisha, turut diumumkan sebagai pendebat keempat terbaik sepanjang pertandingan berlangsung. Negara lain yang menyertai pertandingan ini ialah Kuwait, Libya, Kosovo, Syria, Oman, UK, Belgium, Somalia, Tunisia dan Austria. Sejujurnya saya berasa begitu bangga dengan pencapaian daripada anak-anak ini. Pertandingan ini merupakan platform yang dapat membuktikan bahawa anak-anak Melayu mampu berhujah dalam bahasa Arab mengenai isu-isu global setanding dengan negara-negara Arab yang lain. Dan kejayaan ini adalah hasil titik peluh dan latihan daripada jurulatih yang banyak membantu pasukan kami. Menyedari kesukaran masa depan yang mungkin dihadapi anaknya, seorang remaja autisma mendorong seorang bapa membuka Autism Cafe Project. Mula beroperasi awal bulan ini di USJ Subang Jaya, Selangor, kafe itu diharap menjadi pusat latihan persediaan kepada remaja autisma sebelum mendapat peluang bekerja di restoran yang lebih besar seperti restoran makanan segera. Pemiliknya, Muhammad Adli Yahya, berkata idea membuka kafe ini tercetus pada 2017 selepas memikirkan nasib anak keduanya, Muhammad Luqman Sharif, yang mengalami autisma. Dia percaya kemahiran adalah cara terbaik untuk melatih golongan itu berdikari. Saya nak tunggu orang bagi anak saya kerja, saya rasa impossible. Tak ada orang nak bagi kerja pada dia. Dengan masalah dia peturat, dia tak boleh bercakap, dengan masalah dia pemahaman dia terhad. Siapa nak ambil dia kerja? Saya rasa tak ada. Saya rasa kebolehan dia dia pembersih, dia suka repetitious punya kerja macam basuh pinggan tu kan. Dia hal kebersihan kan. And repetitious, dia ambil, you letak sabun, you bunyi. Itu repetitious. So dia boleh perform. Uniknya, kafe ini tidak menyediakan sebarang menu. Sebaliknya, pekerja akan memberitahu apa sajian yang disediakan setiap hari. Ia bagi memberi peluang remaja autisma yang bekerja berinteraksi dengan pelanggan. Usaha Muhammad Adli juga mendapat sokongan isteri dan ahli keluarga lain. Saya cuma berfikiran positif, ambil yang apa yang dia boleh buat. Jangan fikir apa yang dia tak boleh buat. So, kita cuma asah bakat apa yang dia ada sajalah. Kalau
Kalau kita ikutkan kekurangan memang banyak, tapi kelebihan dia pun banyak juga. Jadi sebab dia seorang yang penyabar, selalu buat kerja ulang-ulang. Jadi bila kerja kafe, benda yang sama kan, datang benda yang sama ulang, tapi dia tak boring. I'm here today to support Autism Cafe project. Aidil and Lokman we follow them closely. I have a son under the spectrum as well. His name is Mikhail. He's 17. So we try to keep a close-knit community. So support and awareness is important. Autism Cafe Project yang beroperasi dari jam 11.30 pagi hingga 8 malam ini mempunyai 7 pekerja autisma berusia antara 18 hingga 25 tahun. Maklumat lanjut boleh layari laman sosial Facebook atau Instagram Autism Cafe Project. Matsum 2 akan diterbitkan tahun ini. Kartunis terkenal negara Datuk Muhammad Nur Khalid atau lebih mesra dengan panggilan Datuk Lat, optimis karya berusia 32 tahun itu akan dapat menemui penggemar kartun Matsum tidak lama lagi. Menurut Datuk Lat, 70 tahun, sehingga kini beliau sudah menyiapkan 150 halaman muka surat bersaiz A5 bagi novel grafik berkonsepkan komik yang sebelum ini diterbitkan pada 1989 untuk edisi pertama. Komik berkenaan akan dilancarkan serentak dengan perasmian dan pembukaan galeri Rumah Lat di Batu Gajah yang dijangka Julai ini. Beliau berkata Matsum 2 menggambarkan kehidupan anak muda dalam usia lepasan sekolah atau college berkonsepkan keinginan mencari hala tuju kehidupan. Ia juga memaparkan Matsum yang cuba menyesuaikan diri dengan masyarakat sekeliling dalam suasana ibu kota. Tambah Datuk Lat, pembinaan galeri Rumah Lat yang membabitkan 2 struktur berbeza sudah siap sepenuhnya, biarpun pembinaannya tergendala sejak kira-kira 7 tahun lalu. Proses berbaki hanya membabitkan susun atur perabot serta koleksi barangan yang hendak dipamerkan di dalamnya. Nasihat pertama saya adalah untuk meneliti kecenderungan masing-masing, sama ada berat sains dan teknologi atau seni dan kesastraan. Ini kerana keupayaan kita untuk menakut ilmu dan pengalaman dalam bidang ini akan diuji dan dipakai selama 3 atau 4 tahun yang seterusnya. Hati-hati dalam menyusun pilihan pertama sehingga yang terakhir kerana ini juga merupakan penentu masa depan serta hala tuju pekerjaan kita kelak. Masih bersama Buletin Didik. Susulan kemangkatan suami Ratu Elizabeth putera Philip semalam, putera Harry yang kini menetap di Amerika Syarikat dilapor sudah membuat persediaan dan dijangka pulang ke United Kingdom bagi menghadiri upacara pengebumian. Ini adalah kali pertama Harry berdepan keluarganya sejak beliau dan isteri Meghan Markle mengeluarkan kenyataan menggemparkan dunia ketika wawancara bersama Oprah Winfrey bulan lalu. Media melaporkan Harry ada bercakap dengan beberapa ahli keluarganya susulan kematian putera Philip termasuk bapa dan sepupunya. Tidak dapat dipastikan sama ada Markle akan turut serta pulang. Harry adalah putera diraja Britain yang melepaskan jawatan kehormat tentera dan hak keistimewaannya sebagai anggota diraja awal tahun lalu kerana ingin hidup berdikari. Baiklah, mungkin ramai tidak tahu negara teluk termiskin Yaman mengeluarkan madu berkualiti antara yang terbaik di dunia. Di wilayah Hadramaut misalnya, penduduk memelihara lebah bagi menambah pendapatan mereka di samping menjaga kesihatan. Pergolakan berterusan di Yaman sejak 2014 menjejaskan kehidupan 90% penduduknya dengan kadar pengangguran mencecah lebih 60% dalam kalangan belia. Ramai yang hilang pendapatan lalu memelihara lebah menjadi salah satu daripada peluang baik diambil penduduk bagi menambah sumber pendapatan keluarga. Bukan sekadar di ladang, ada juga yang menjadikan rumah sendiri sebagai tempat lebah membuat sarang. أصبحت الوظيفة لا تسد حاجة الإنسان الموظف وبرضه عامل المهنة وعامل القطاع الخاص أصبحت لا تسد حاجاتهم، فاتجهوا لهذه المهنة لأنها هي طبعا مهنة تكون من أبسط المهن. النوبة والتربية النحل هذه لا تحتاج جهد كبير. في اليوم مرة نلتفت إليه في سقيه بالمحلول السكري هذا وإلى آخره، ولكن لا يحتاج جهد كبير
ويعود بالدخل. Terdapat kira-kira 30 jenis madu yang dihasilkan di Yaman bergantung kepada kawasan. Antara yang paling terkenal, madu Doani dan Cedar atau lebih dikenali sebagai Al-Elb dalam kalangan penduduk tempatan. Harga madu terbaik dunia pula dikatakan mencecah antara $200 hingga $500 sekilogram. Menurut laporan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, setiap tahun kira-kira 800 tan madu Yaman dieksport ke luar negara. Penyelam tiram wanita tunggal di Sweden. Itu gelaran dimiliki Lotta Klemming, wanita berusia 31 tahun yang kini mengecap kedamaian di laut selepas meninggalkan kerjaya lamanya kira-kira 6 tahun lalu. Klemming adalah penyelam tiram profesional yang menetap di pantai barat Sweden berhampiran sempadan Norway. Katanya tiram di kawasan ini adalah jenis liar menyebabkan dia dan rakan-rakan sekerja memungut hasil laut itu dengan tangan. Rasanya lebih memuaskan berbanding tiram biasa dan disebabkan perairan di sini sangat bersih, ia tergolong dalam kategori A. Wanita ini pernah bekerja dalam industri fashion untuk rangkaian besar di Sweden yang juga membawanya ke serata dunia. Namun, Klemming meninggalkan kerjaya itu 6 tahun lalu selepas merindui kampung halamannya selain berasa sangat dekat dengan laut. I grew up with a father and also my uncle doing this. Maybe I did not see myself do it because I connected very much to a very manly job. The first time I picked oysters, I felt very good at it, and that gave me a very fulfilled feeling that I never had before. Tambahnya, perasaan itu seperti melakukan meditasi atau yoga seolah-olah melepaskan segalanya dan berasa aman. Klemming juga mengakui tidak dapat membayangkan membuat pekerjaan lain lagi. Harapannya dapat mengembangkan empayar perniagaan tiram milik keluarganya itu. Sains sukan ini adalah merupakan salah satu daripada bidang yang sangat luas daripada segi kajiannya, yang mana bukan setakat kita terhad membicarakan tentang lepasan sains sukan akan menjadi seorang pendidik sukan ataupun menjadi seorang pakar psikologi dalam sukan ataupun pakar perubatan kecederaan dalam sukan, tetapi sains sukan di universiti ini juga mendidik pelajar-pelajar untuk menjadi pakar pemakanan kepada atlet-atlet yang bergiat di dalam sukan. Selain itu, yang lebih penting, selain daripada semua yang telah diperkatakan tadi, pelajar-pelajar juga mampu untuk menjadi seorang saintis sukan bagi memajukan industri sukan di dalam negara kita. Kita mahu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh mengadaptasikan kemahiran ataupun ilmu pengetahuan sains dan dikaitkan dengan ilmu sukan, yang mana dia adalah menjadi teras kepada pembikinan ataupun kemenjadian atlet yang mampu untuk berfikir dalam gaya permainannya. Bersua kembali, pasukan pilihan media mengenepikan pasukan pejabat Menteri Kanan Pendidikan dalam satu perlawanan bola sepak persahabatan yang berlangsung semalam. Kemenangan itu diungguli dengan jaringan 5 gol pada pusingan kedua dan ketiga. Pasukan pejabat Menteri Kanan Pendidikan turut disertai menterinya Datuk Dr. Razi Jidin dan Ketua Setiausaha Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof mempamerkan aksi lincah di atas padang. Aksi cemerlang ditonjolkan Ketua Komunikasi Korporat Datuk Said Azidi Said Abdul Aziz apabila berjaya menembusi gawang pihak lawan yang dijaga rapi Hamzi Hambali melalui jaringan 3 gol. Sementara pasukan lawan dianggotai pengamal media dan selebriti terkenal tanah air, Tomok. Sesi perlawanan berlangsung selama 60 minit dalam 3 pusingan, tetap diteruskan biarpun hujan lebat. Pelari menara nombor 1 Asia So Wai Ching terus membanggakan negara menerusi kejayaan melakar 3 lagi rekod baru. Ia menerusi percubaan mendaki ketinggian menara berkembar Petronas yang kesemuanya disempurnakan menerusi mesin tangga simulasi. Selepas memahat nama dalam Guinness World Records tahun lalu, pelari menara negara So Wai Ching berusaha mengukir nama dalam Malaysia Book of Records MBR dengan mencatat masa terpantas bagi cabaran pendakian mesin tangga dalam 3 percubaan berbeza.
Detik yang ditunggu-tunggu acara malam pemecahan rekod TNB. Pelari berusia 27 tahun itu menyempurnakan masa terpantas untuk mendaki ketinggian menara berkembar Petronas dengan mesin tangga berjarak 452.9 meter dengan catatan 16 minit 16 saat di sebalik masa minimum 25 minit. Seterusnya, pendakian kilometer menegak terpantas menerusi catatan perbezaan hampir 10 minit dari syarat kelayakan. Satu lagi rekod ialah jarak pendakian menegak terpanjang dengan catatan 1.694 km. Pembukaan semula taman-taman tema di Coney Island, New York selepas ditutup akibat pandemik mencetuskan keterujaan ramai. Paparannya mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan selamat malam.